Assalamualaikum, selamat pagi. Berjumpa lagi bersama Cikgu Syuhada dalam video penerangan sejarah tingkatan 3. Okey, sebelum ni kita dah belajar tajuk 5.1 iaitu latar belakang sistem pemerintahan tempatan masyarakat Sabah dan Sarawak. Okey, hari ini kita nak teruskan kepada tajuk 5.2 iaitu perluasan kuasa dinasti Brooke di Sarawak. Dalam tajuk ni kita nak tengok bagaimana keluarga Brooke menjalankan langkah-langkah mereka, strategi mereka untuk menguasai Sarawak daripada penguasaan Sultan Brunei. Okey. Perluasan kuasa dinasti Brooke di Sarawak dilakukan oleh pihak persendirian iaitu James Brooke. Salah satu sebabnya adalah sebab kekayaan negeri Sarawak yang terutamanya dalam bidang perusahaan sagu, antimoni dan emas yang menarik perhatian James Brooke ni. Okey, pelbagai strategi yang telah digunakan oleh James Brooke untuk meluaskan kuasanya di Sarawak. Okey, selain daripada itu, James Brooke juga menggunakan alasan perpecahan politik di Sarawak dan kegiatan lanun yang dikatakan wujud di Sarawak. Okey. Kemudian kita nak tengok tentang Sarawak ketika kehadiran James Brooke. Okey, kawasan Sungai Sarawak merupakan kawasan ekonomi yang penting. Di sebelah kiri kamu pun kamu boleh tengok peta yang cikgu dah letak. Peta menunjukkan Sarawak ketika kehadiran James Brooke. Okey, di mana Sultan Brunei telah menghantar pengiran indera mahkota ke kawasan ini sebagai pembesar Brunei untuk menguasai ekonomi. Okey, kawasan ini adalah kawasan yang berhampiran kawasan Sungai Sarawak. Okey, pada tahun 1820-an kalangan masyarakat Melayu bertumpu di kawasan lidah tanah yang terletak di sekitar Sungai Sarawak ini. Okey, kawasan ini menjadi pusat perdagangan dan pentadbiran dan dikatakan sangat strategik kerana mampu mengawal kegiatan perdagangan sungai dan kawasan pedalaman. Terdapat 4 individu penting yang terlibat secara tidak langsung dalam politik di Sarawak ni. Okey. Yang pertama iaitu Sultan Omar Ali Saifuddin, merupakan Sultan Brunei yang mentadbir wilayah Sarawak dan berhasrat mengawal kegiatan perdagangan di Sarawak. Okey, Sultan Brunei, Sultan Omar ni telah menghantar pengiran indera mahkota mendirikan pusat pentadbiran di Kuching. Okey, keadaan ini telah menimbulkan perbalahan dengan pembesar tempatan kerana pengiran indera mahkota mengenakan cukai yang tinggi dan juga kerahan tenaga di kawasan tersebut. Okey, penentangan telah berlaku dalam kalangan masyarakat tempatan yang dipimpin oleh Datuk Patinggi Ali yang ingin membebaskan Sarawak daripada cengkaman pengiran indera mahkota. Yang kedua iaitu pengiran Raja Muda Hashim telah dihantar oleh Sultan Brunei untuk menyelesaikan masalah yang berlaku di Sarawak. Okay. Pengiran Raja Muda Hashim ini juga adalah merupakan bapa saudara Sultan Brunei. Usaha beliau ialah memujuk Datuk Patinggi Ali dan pembesar Melayu yang lain, namun gagal. So daripada sinilah pengiran Raja Muda Hashim telah meminta bantuan James Brooke untuk menyelesaikan masalah di Sarawak dan memberi laluan secara tidak langsung kepada James Brooke untuk meluaskan kuasanya di Sarawak. Yang ketiga, kita nak tengok tentang James Brooke. Okey, James Brooke mencari peluang untuk mendapatkan Sarawak dan pada peringkat awalnya, James Brooke ini menjalankan aktiviti pengembaraan di antara Sarawak dan Singapura dengan kapalnya yang bernama Royalist. Okey, James Brooke turut mendapat sokongan pihak British melalui Angkatan Tentera Laut. Okey, James Brooke juga menerima pelawaan pengiran Raja Muda Hashim untuk menyelesaikan masalah di Sarawak dengan mengenakan syarat iaitu pengiran Raja Muda Hashim perlu menyerahkan Sarawak kepada beliau.
Individu keempat yang terlibat dalam kekacauan politik yang berlaku di Sarawak iaitu Datuk Patinggi Ali. Okey, Datuk Patinggi Ali ni ialah pembesar tempatan di Sarawak yang melakukan penentangan terhadap pentadbiran Brunei yang menentang tindakan Wakil Sultan Brunei yang menjejaskan kehidupan masyarakat tempatan di Sarawak. Okey, Datuk Patinggi Ali juga bersetuju berunding dengan James Brooke dan menamatkan penentangan terhadap Brunei. Seterusnya kita nak tengok langkah-langkah bagaimana James Brooke mendapatkan kuasa pemerintahan di Sarawak melalui 4 cara iaitu melalui rundingan, ugutan, perjanjian dan ketenteraan. Okey, langkah rundingan. Bagaimana James Brooke menggunakan rundingan untuk meluaskan kuasa di Sarawak? Okey, strategi rundingan ini digunakan oleh James Brooke untuk berunding dengan Pengiran Raja Muda Hashim apabila beliau diminta untuk membantu menyelesaikan pertelingkahan yang berlaku di Sarawak. Okey, dalam rundingan ini, Pengiran Raja Muda Hashim telah menawarkan Sarawak kepada James Brooke sebanyak 2 kali sebelum James Brooke menerima pelawaan Pengiran Raja Muda Hashim untuk menyelesaikan pertelingkahan yang berlaku di Sarawak. Kemudian, kita nak tengok langkah yang kedua, bagaimana James Brooke berjaya meluaskan kuasa melalui cara ugutan. Okey, secara ugutan dilakukan oleh James Brooke sebanyak 2 kali. Yang pertama, ugutan terhadap Pengiran Raja Muda Hashim yang cuba berdolak dalik terhadap James Brooke kerana tidak bersetuju dengan rundingan yang dilakukan sebelumnya, iaitu apabila James Brooke berjaya membantu menyelesaikan pertelingkahan di Sarawak, beliau akan diberikan kuasa memerintah ataupun mentadbir di Sarawak. Okey, bagi mengatasi hal ini, James Brooke telah mengugut Pengiran Raja Muda Hashim dengan untuk menyerang kedudukan Pengiran Raja Muda Hashim di Kuching. Bimbang dengan keadaan akan diserang oleh James Brooke, Pengiran Raja Muda Hashim bersetuju kemudiannya menyerahkan pemerintahan Sarawak kepada James Brooke. Kemudian ugutan yang kedua dilakukan oleh James Brooke secara tidak langsung kepada pemerintah Brunei, Sultan Omar Ali Saifuddin tadi, apabila James Brooke hadir ke Brunei diiringi oleh Angkatan Tentera Laut British untuk mengesahkan penyerahan Sarawak seperti yang dilakukan oleh Pengiran Raja Muda Hashim. Okey, tindakan James Brooke ini telah menyebabkan Sultan Omar Ali Saifuddin bersetuju mengesahkan penyerahan Sarawak tersebut. Kemudian langkah yang ketiga melalui perjanjian. James Brooke juga telah menggunakan perjanjian sebagai strategi untuk meluaskan kuasa melalui 2 perjanjian penting iaitu pada tahun 1841 dan 1842. Okey, melalui 2 perjanjian inilah yang membolehkan James Brooke mendapatkan kekuasaan secara langsung untuk menguasai pemerintahan Sarawak dan secara langsung terus menamatkan kekuasaan Kesultanan Brunei di Sarawak. Okey, perjanjian yang pertama berlaku pada 1841 di antara James Brooke dengan Pengiran Raja Muda Hashim, di mana mengesahkan bahawa James Brooke memerintah Sarawak dan menguasai hasilnya, dan James Brooke harus menghormati dan memelihara undang-undang dan adat Melayu. Kemudian perjanjian 1842 yang menyebabkan James Brooke dengan Sultan Brunei, Sultan Omar Ali Saifuddin, di mana Sultan Brunei menyerahkan Sarawak dari kawasan Tanjung Datu ke Sungai Samarahan. Semua hasil pendapatan kawasan diserahkan kepada James Brooke. James Brooke mestilah membayar ufti tahunan sebanyak $2,500 Sepanyol kepada Sultan Brunei setiap tahun. Tidak boleh campur tangan dalam hal adat dan agama penduduk tempatan. Tidak boleh dipindah milik. Sarawak tidak boleh dipindah milik tanpa kebenaran Sultan Brunei, dan Sultan Brunei mengiktiraf James Brooke sebagai Raja Putih Sarawak. James Brooke ni merupakan Raja Putih Sarawak.
Dan langkah keempat iaitu langkah ketenteraan di mana James Brooke turut menggunakan kekuatan ketenteraan dalam usaha mendapatkan kuasa di Sarawak. Beliau juga mendapat bantuan ketenteraan dan sokongan kapal HMS Dido yang dimiliki oleh Angkatan Tentera Laut British. Okey, kapal HMS Dido ni digunakan untuk memerangi ancaman lanun yang mengganggu perdagangan dan ketenteraman Sarawak. Walau bagaimanapun, kejayaan James Brooke hanyalah permulaan kepada penguasaan yang lebih luas. Kemudiannya, ia meliputi kawasan-kawasan lain di Sarawak yang masih dalam kekuasaan Kesultanan Brunei. Okey, tajuk seterusnya kita nak belajar ialah tentang pengukuhan kuasa James Brooke. Okey, faktor pengukuhan, apakah faktor lain yang boleh mengukuhkan kuasa James Brooke di Sarawak? Okey, faktor yang pertama iaitu kekuatan tentera, di mana James Brooke memperolehi sokongan dan bantuan daripada tentera laut British. Contohnya mendapat bantuan daripada kapal perang HMS Dido milik British. Yang telah berjaya menghancurkan kubu kuat orang Iban di Sungai Saribas dan Sungai Skrang. Selain daripada itu, James Brooke juga dikukuhkan kuasanya melalui menentang kebangkitan orang tempatan, di mana James Brooke menganggap kebangkitan orang tempatan ni adalah sebagai lanun. Jadi isu lanun ni menjadi alasan tindakan meluaskan kuasa di kawasan orang Iban sebagai tindakan yang sah oleh James Brooke dan juga telah mendapat sokongan British. Yang ketiga, bagaimana James Brooke dapat mengukuhkan kuasanya di Sarawak. James Brooke juga telah memperolehi sokongan sebahagian daripada masyarakat tempatan, termasuklah orang Melayu dan juga orang Iban. Yang keempat, bagaimana James Brooke dapat mengukuhkan kuasa. James Brooke telah mengambil kesempatan daripada pertelingkahan yang wujud dalam masyarakat tempatan. Contohnya yang berlaku di Mukah, James Brooke menyokong pengiran Matusin yang berkonflik dengan pengiran Ersat, di mana pengiran Ersat ni dan anaknya pengiran Nipah lebih dihormati oleh penduduk tempatan. Oleh kerana James Brooke menyokong pengiran Matusin, di sinilah keadaan yang situasi yang membolehkan Brooke memecahkan kekuatan masyarakat tempatan di Mukah. Seterusnya, Brooke telah menghapuskan tokoh tempatan yang menentang kedudukannya. James Brooke berjaya menyingkirkan tokoh tempatan yang menentangnya, iaitu Sharif Masahur dan juga Datuk Patinggi Abang Abdul Ghafur bin Abang Kahar, di mana Sharif Masahur dituduh terlibat dalam pakatan menyingkirkan Brooke dan telah dibuang negeri ke Singapura, manakala Datuk Patinggi Abang Abdul Ghafur bin Abang Kahar dibuang negeri ke Melaka. James Brooke juga telah memperkukuhkan pertahanan di Sarawak dengan membina atau mendirikan benteng dan kubu yang dilengkapi dengan meriam di kawasan yang strategik bagi mengawal kawasan tersebut. Kubu di Sungai Skrang dibina pada 1849 bagi tujuan memerhatikan pergerakan kaum Iban Skrang daripada menentang pentadbiran Brooke di kawasan tersebut. Pada tahun 1849, kubu ini dinamakan Fort James. Dan kemudian 1862, Ranger Sarawak pula ditubuhkan bagi mengawasi keamanan dan pertahanan di Sarawak. Dan pengukuhan James Brooke di Sarawak adalah melalui sokongan keuangan yang diperolehi daripada pemodal Eropah, terutama daripada Baroness Angela Burdett Counts. Kemudian kita nak tengok pula kepada urutan peristiwa ataupun kronologi perluasan kuasa dinasti Brooke di Sarawak. Pada tahun 1841, James Brooke telah memperolehi kawasan Kuching, kemudiannya merangkumi kawasan dari Tanjung Datu ke Sungai Samarahan. Seperti dalam peta kamu boleh tengok kawasan Tanjung Datu.
Dan kemudian sejak tahun 1840-an lagi, James Brooke berjaya menguasai Batang Lupa dan Sungai Saribas. Okey. Pada tahun 1853, penentangan orang Iban di Saribas dan Batang Lupa berjaya ditumpaskan dengan alasan menghapuskan lanun. Okey. Sadong, Batang Lupa, Saribas dan Kalaka berjaya diperolehi oleh James Brooke. Sebagai balasan, separuh daripada hasil pendapatan wilayah ini akan diberikan kepada Sultan Abdul Mumin. Okey, itu berlaku di kawasan Batang Lupa dan sekitarnya. Okey, pada 1861 pula Sultan Abdul Mumin menyerahkan Sungai Rajang kepada James Brooke dengan bayaran $4,500 Sepanyol setahun. Okay, James Brooke membayar Sultan Abdul Mumin setahun $4,500 Sepanyol kerana berjaya membantu Sultan menghapuskan kebangkitan orang tempatan. So, kawasan yang terlibat ialah Oya, Mukah, Tatau dan Bintulu. Kemudian, 1883, orang Kayan yang mendiami kawasan Sungai Baram bangun menentang Kesultanan Brunei. So, daripada situ Charles Brooke berjaya mendapatkan Baram dan seluruh lembangan Sungai Baram daripada Sultan Brunei dengan membayar kepada Sultan Brunei ufti sebanyak $4,200 Sepanyol setahun. Charles Brooke ni adalah pembukaan Raja Putih Sarawak yang kedua selepas pemerintahan James Brooke. Okey. Tahun 1885, kawasan di Sungai Terusan seperti yang kamu boleh tengok dalam peta di bawah, diperolehi oleh Charles Brooke dengan bayaran $4,500 Sepanyol yang dibayar kepada Temenggung kerana kawasan itu di bawah penguasaan beliau. Okey. Kawasan di Sungai Terusan ni diserahkan kepada Temenggung kerana kawasan itu di bawah penguasaan beliau, dan tindakan ini diambil bagi membolehkan isu pembunuhan beberapa peniaga Sarawak oleh orang Melayu di kawasan itu diselesaikan. Okey, dengan bayaran oleh Charles Brooke sebanyak $4,500 Sepanyol. Okey, kemudian 1890, Limbang diperolehi Charles Brooke pada tahun 1890. Tindakan ini dilakukan apabila penduduk Limbang bersetuju untuk menyertai Sarawak. Okey, bayaran sebanyak $6,000 Sepanyol kepada Sultan Brunei dilakukan. Okey. Kemudian pada 1905 pula, 12 Januari, Kerajaan Sarawak telah memperolehi hak terhadap lawas yang sebelumnya dimiliki oleh SBUB. Okey, sempadan Sarawak itu masih dikekalkan sehingga hari ini. Okey, apa yang kita dah belajar dalam tajuk 5.2? Kita dah belajar tentang cara bagaimana Brooke meluaskan kuasanya di Sarawak. Okey, dalam tajuk ni jelaslah kita boleh nampak isu yang timbul ialah perpaduan. Sekiranya masyarakat ataupun perpecahan berlaku dalam kalangan masyarakat, merupakan salah satu isu yang digunakan oleh kuasa luar untuk ambil peluang campur tangan dalam kuasa pentadbiran dan meluaskan kuasa di tempat kita. Okey, so isu yang timbul ialah isu perpaduan. Kalau rakyat kita bersatu padu, mungkin perkara ini tidak akan berlaku. So kekuatan nilai di sini ialah kita mestilah sentiasa mengukuhkan isu perpaduan, ataupun dalam kalangan masyarakat kita perlu kuat dari segi bersatu padu. Okey, itu adalah pengajaran yang kita boleh ambil. Okay, sekian saja untuk tajuk hari ini. Sekian, terima kasih.